Assalamualaikum, Kak Mala. Hmm. Okey, disebabkan dia tak buat 5cc dan Kak Mala yang buat 5cc, so Kak Mala akan dapat 5% overriding ke atas VIP dia. Macam tu So 5% kalau dia ambil SYGP tu 14 kali RM99, 1386 darab 5%, so Kak Mala akan dapat RM69.30. Macam tu. Sebab tu 5cc tu adalah kunci kejayaan. Sebab sekecil-kecil 5cc tu kita boleh dapat overriding ke atas downline kita. Walaupun kita tak tahu pun dia ada beli barang, dia ada naik SYGP, macam tu. Dia sebenarnya fair and square. Sebab tu kat Forever ni siapa yang buat, insyaAllah dia akan dapat. So kalau kita tak buat 5cc, so kita cuma diberi bonus ke atas ahli kita yang belum lagi VIP. Macam tu. Okey, Kak Sia ada nak tambah apa-apa? Sorry Maya, Kak Mala nak tanya Maya okey, kalau kita tak bagi account number kita dekat center, kita punya bonus tu dia jadi macam mana Tak update nombor account bank pada center. kalau kita tak bagi sampai daripada start kita join sampai sekarang ni kita tak bagi account number. Okey, minta dia update, download Forever to You, masuk, nanti kat situ kan ada satu bahagian yang dia tulis e-voucher Forever bonus kat situ. Dekat situ So kalau kat situ. Jadi orang yang belum hantar nombor akaun pada HQ, dia boleh gunakan duit bonus tu untuk beli barang. Boleh check lah. Sebab Mai pernah dapat orang tu ada dalam RM10 ke RM20 dia punya bonus dia tu. So claim aja, guna je. Boleh. Okey. Terima kasih. Okey, berkenaan SYJP ni, dia sangat eksklusif dan untuk Ogos sahaja. Jadi manfaatkan peluang ini untuk membina rangkaian. Maksudnya semua ahli novice kita galakkan untuk ambil peluang shortcut untuk jadi VIP. Kalau orang tu tak bisnes pun, dia boleh gunakan kelebihan tu untuk guna produk tu sendiri kan. Dapat 30%, lepas tu dapat kumpul yang mata ganjaran tu dan nanti boleh claim balik bila center buka. Macam tu. So kalau orang kata 14 botol aloe vera ni banyak sangat. So kita sebagai leader, kita boleh give and take. Mungkin kita boleh switch ataupun swap. Tukar dengan peach, Pomestine, ataupun macam kalau nak barang lain kan, vitamin C ke, Arctic C ke, madu ke, kita boleh kira-kira CC. Maksudnya dia grab dulu RM1,317 tu, nanti bila barang dah sampai tu, kita boleh buat penukaran sesama kita. Macam tu. Kak Besar, center setakat ni memang tak buka, tapi diorang sebenarnya bekerja dari rumah. Ada juga yang macam Batu Pahat tu dia ada datang ke center, macam diorang kemas, diorang susun barang, diorang ada buat stock take, macam tu. Sebab pernah handphone yang selalu Maya WhatsApp tu nampak online. Jadi Maya terus WhatsApp lah tanya, boleh beli barang ke kat center? Dia kata tak boleh, tapi diorang ada kat center. Nak beli kopi kan? Itulah kita doakan negeri yang fasa 3 center dia boleh buka, so nanti boleh minta untuk buat postage. Mungkin HQ tengah cuba minta kod dengan MITI sebab kita pun faham kan, kita campur-campur dengan barangan eksternal, itu mungkin bukannya dalam group essential. Macam itulah. Lagi satu, nak minta semua leader
pastikan ada stok. Sebab setakat ni HQ hantar barang melalui DHL tu lambat. Plus minus dalam 2 minggu. Jadi kalau ada customer kita yang nak barang urgent kan, sebab sekarang ni COVID, Kak Maya memang akan push banyak madu, aloe vera dengan absorbent C. Madu dengan vitamin C kita ni memang sangat-sangat bagus untuk mengurangkan kesan dan simptom COVID tu. Sebab dia akan banyak kahak, dia akan rasa dada tu ketat, susah nafas, tarik nafas tak boleh, hembus nafas pun tak boleh. Jadi macam bila ambil something yang melegakan, vitamin C, madu kita, aloe vera kita, dan tak perlu tunggu COVID. Maksudnya sekarang ni kita kena boost kita punya immune system. Rajin-rajinlah upload gambar kita bersama produk. Tanpa caption pun tak apa. Macam kita buat simple je, dos pagi. Jangan terangkan macam ni aloe vera lah untuk apalah. Dia macam bagi awareness tau. Macam kita jual diri kita supaya orang tahu, oh dia ni ada aloe vera. Macam tu. Free marketing kat WhatsApp, page, Facebook, IG, TikTok, mana-mana saja. Jangan simpan kita punya bisnes tu kat rumah. Kita kena tunjukkan macam tu. Betul kan Yat? Kita berniaga memang untuk lillahi ta'ala. So sayang tahu sebenarnya macam ramai yang positif COVID, menolak vaksin, tak nak start ambil suplemen. Kita tahu kelebihan, kita ada ambil dan kita makan, kita rasa, kita sharingkan benda tu. Siapa setuju? Siapa nak komen apa-apa, boleh buka speaker. Assalamualaikum Maya. Waalaikumsalam. Kak Yati. Ya Kak, silakan. Terputus. Maya, SYJP tu, okey, bila kita ambil dalam satu tiga lebih tu, dia 2 sisi kan? Tapi bila kiraan bonus tu dia tak 2 sisi macam mana? Akak tak faham yang tu. Okey, betul. Setiap SYGP tu 1.5 cc sahaja. Tapi value dia tu 2 cc. Maksudnya untuk kiraan 5 cc, kita 1 cc dan kita ada 2 VIP yang buat SYGP, so kita dah lengkap 5 cc kan. Tapi pengiraan bonus kita cuma 3 cc darab dengan kita punya persen tu. Betul Kak Yati? Kak Yati? Maknanya dia makin kurang lah kan. Bonus kita tu kurang kot. Ke macam mana? Betul. Ya, betul. Okay, faham. SYGP dia kelebihan pada orang yang nak naik VIP. Sebenarnya dia ada pro and cons dia. Maksudnya HQ bagi kelonggaran sebab selama ni kita kata macam 2 cc tu terlalu banyak, modal dia tinggi kan. Jadi dalam keadaan pandemik ni kita nak orang dapat makan suplemen yang kualitinya kayangan tapi harganya tu mampu milik, insyaAllah. Jadi kalau macam SYGP ni kita rasa macam mahal kan, ada 14 botol tu kan. Dengan marketing, dengan niat kita nak bantu orang tu, mungkin nanti kawan sekerja kita mungkin ambil 2 botol, mungkin jiran kita nanti ada ambil 3 botol, kita kumpulkan. So kita ambil payment dulu, kita minta cakap okey harga ni macam ni, transfer ke akaun aku, nanti aku bagi kat kau, macam gitulah. So indirectly tanpa modal pun sebenarnya macam tu, kena kreatif.
Okey, faham. Terima kasih Maya. Sama-sama. Siapa dah buat SYJP? Dah dapat berapa set? Baru dapat satu Maya. Alhamdulillah, Kak Yati ni baru 10 hari bulan. So, satu tu harapnya kalau konsisten, so Kak Yati boleh dapat lagi 2. So, kalau nak cepat kita speed up lah. Macam every 3 hari tu kita dapat satu SYJP. Sharing saja. Mungkin dalam satu family InsyaAllah. tu, dalam satu family tu ada beberapa orang kan dalam tu kita ceritakan manfaat. Okey, bila kita tengok botol aloe vera tu kita kena ingat 3 benda saja manfaat dia. NIL, N-I-L. Okey, dia beri nutrisi, dia bukan sekadar penghilang dahaga. Once kita minum dia kan, dia macam umpama menyiram, memberi vitamin, enzim-enzim kepada sel-sel badan kita. So, dia akan bagi kita tenaga. So, kita tak perlu nak, bila kita letih ke apa kan, nak minum air panas, air kopi, air manis, tak perlu. Minum aja aloe vera ni. Okey, yang pertama, NIL kan, nutrisi. Yang kedua, I tu adalah immune system. Dia adalah superfood, dia very high antioxidant dan dia anti-cancer. So kalau kita tak ambil apa-apa lain-lain suplemen pun, vitamin C ke, kita tak ambil pomestin ke apa, sekadar minum aloe vera ni pun dah mencukupi. Yang last sekali L, lawas. So tak semestinya untuk lawas, dia memang untuk perut, gastrik, sebu, angin, kembung, lining tu pendarahan kan. So dia pun untuk usus kita. Usus kita memang sangat panjang, usus kecil, usus besar. So banyak sangat problem yang berkaitan dengan usus, sembelit, hemorrhoid, apa tu radang, macam-macam lah. Jadi bila kita ambil satu ni je pun aloe vera gel tapi hari-hari konsisten, dos dia berapa? 60 ml. 60 ml hingga satu botol satu hari sekali. Tapi kalau ikutkan time-time COVID ni, satu botol tu try untuk habiskan dalam masa 3 ataupun 4 hari. Memang dia protect kita punya sel. So macam bila kita buat sharing ke ataupun kita macam cerita ke orang ke, kita kena bersungguh-sungguh. Kita kena cerita macam sampai orang tu imagine rasa dia tu. Macam kita akan kata rasa dia sebenarnya macam air kosong je. Macam bila kita minum kita akan rasa macam masam sikit, last tu dia ada rasa manis-manis sikit. Okey je sebab selama yang Kak Maya jumpa orang, dia akan ingat aloe vera ni rasa dia tak sedap. Rasa dia masam, tak boleh telan sampai nak tutup hidung, gitu. Korang minum rasa apa? Kak Yati minum rasa apa? Saya kelapa. Wah, air kelapa tu dia rasa dia sangat unik tau. Kenapa? Sebab dalam tu sangat banyak garam, mineral. Sebab tu bila kita demam, badan tak sedap, letih ke, even time-time COVID ni air kelapa sangat laku sebab dalam tu banyak electrolyte, pengganti garam dalam badan kita. Kalau kat farmasi kita bagi ORS kan, yang originalnya dan naturalnya adalah air kelapa. Maya Kak Mala nak tanya Maya. Boleh? Apa ni pesakit COVID positif kan, kalau dia tak ada duit nak belikan, kita pun faham keadaan sekarang ni kan, kalau dia ambil AVG sahaja boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia sebenarnya macam ni tau, bila COVID, kita punya rawatan adalah base daripada simptom. COVID setakat ni memang tak ada ubat. So, kalau kat hospital, rawatan yang diberi base daripada simptom dia. Batuk, dia bagi ubat batuk. Sesema, bagi ubat sesema. Tak boleh nafas, dia bagi oksigen. Banyak kahak, dia akan bagi ubat untuk cairkan kahak.
dia macam ni tau, bila kita kena COVID, COVID tu akan menyerang sel-sel dalam badan kita. COVID ni dia perlukan perumah tau, dan tempat yang paling dia suka tempat yang lembab, banyak aliran darah, paru-paru dan juga buah pinggang. Dia akan serang paru-paru dulu. Sebab tu kalau macam kita buat x-ray, pesakit COVID tu, kita dah boleh nampak dah patches-patches infection kat situ. So apa yang aloe vera boleh bantu, dia akan preserve, dia akan lindung, protect sel yang belum dijangkiti. Sebab sel badan kita, dia sentiasa bertukar, dia mati dan dia akan dibina semula. Jadi kalau COVID ni, dia mematikan, memusnahkan, so sel yang baru ni tak sempat nak dibuat. Jadi bila kita ambil something yang anti-cancer, very high antioxidant, kita umpamakan sel yang telah dijangkiti COVID tu macam radikal bebas. Jadi aloe vera ni dia akan bantu untuk protect sel yang belum dijangkiti. So at early stage ataupun sebelum, ataupun macam kita ni orang yang jumpa ramai orang, kita banyak keluar masuk, kita mudah terdedah kan. Jadi kena protect diri sendiri. So sebab tu kalau kita tengok Forever punya gambar-gambar yang untuk set boost immune system tu, dia at least mencukupi kita punya triangle kesihatan kita tu. Ada aloe vera, ada minyak ikan, so ada untuk immunity dan juga satu lagi nutrisi. Dia triangle, so at least ada 4. Kalau tak boleh juga 2 tu aloe vera dengan vitamin C. Kalau tak boleh juga aloe vera memang sangat bagus. Dia punya kandungan dalam dia tu kan, nutrisi dia, vitamin dia, enzim dia, ada antioksidan, asid amino, banyak. Memang tak ada tumbuhan yang macam tu. Memang tak ada jus kat luar yang macam tu. Okey tak Kak Mala? Okey, Queen. Faham. Okey, lagi satu nak tambah. Post-COVID. Pesakit COVID dah dirawat, dah sembuh, tapi post-COVID tu memang ada. Memang real. Tiba-tiba nanti dia akan rasa tak boleh nafas. Tiba-tiba nanti kahaknya banyak. Walaupun virus sudah tak ada tau. Dia macam sel badan kita tu dia dah macam mana nak kata, dia telah dirasuk macam dia ingat benda tu. Post COVID ni sebab bila negara kita ramai yang kena COVID daripada tahun lepas kan, so dia dah buat kajian dah. Kesan daripada selepas COVID tu rupanya lebih teruk daripada masa kita kena COVID tu. Dia prolong. Kadang-kadang macam malam tiba-tiba tak boleh nafas. Tiba-tiba nanti banyak kahak. Macam itulah. Jadi suplemen tu tak boleh stop kat situ je. Maksudnya kita kena sarankan pada kita punya customer, client, awareness dia tu kena continue, konsisten. Sebab suplemen ni bukan ubat. Kalau ubat makan dia merawat, so kita boleh stop. Tapi suplemen ni once kita ambil, kita dapat manfaat dia. Dan dia ada minimum dose. Maksudnya tak perlu ambil banyak, kena ambil ngam-ngam ikut apa keperluan dia. Yang tak cukup tu kita tambah. Macam tu. Kak Dah, ada nak tambah apa-apa pasal COVID? Kak Mala, okey. Ada ke dalam ni yang ada positif? Ya. Nak sharing lah. Adalah kawan-kawan yang kena positif ni. Hello. Silakan.
Gambarnya mana? Dia dah jap. Kita ginilah COVID kan, maknanya salah satu cara kita nak ni ikhtiar lah. Cuma teruskanlah minum macam sebelum ni lah. AVG double pun tak apa. Teruskan dengan madu, AVG, vitamin C tu. Tambah lagi bipolis. Posip macam sebelum ni dah, kalau boleh lebih lagi lah. Faham tak orang lain? Senyap. Dengar tak banyak? Dengar Kak, boleh silakan. Lain dengar tak? Clear tak? Clear. Dengar. Saya rasa macam ada kat Kelantan tau. Hujan. Ribut. Oh, ya ke? Dengar duk ah. Aduh. Berangin ribut. Dengar tak? Dengar Kak, dengar. Clear dekat Dia muar ada jadi ada itulah dia ikut saran macam Maya cakap itu kan. Minum AVG sebotol sehari. Lepas tu hari ketiga dia dah buat test balik, swab test balik dah negatif lah. Maknanya hari pertama dia test tu positif lah. Oh, okey. Lepas tu yang terbaru baru dia join juga bulan lepas. Husband dia pun positif. Pergi ke hospital lain. Lepas tu buat swab tu positif. Lepas tu anak dia buat bekakan lah AVG dalam botol orang. Tak boleh tengok ke nurse ke apa kan. Lepas 5 hari discharge. Dia tu sama ke tu memang cepat lah. Dia negatif lah. Dan tengok physically dia punya husband tu macam tak cukup oksigen lah, kebiruan apa kan. Lagipun dia ada diabetes ya. Dah buruk lah kaki apa tu, discharge. Dan dia terus hari tu juga boleh minum lebih mengikut saran kita orang. ABG memang lebih lah. Sebotol 2 hari ke sebotol hari lah. Campur dengan bihani, vitamin C. Alhamdulillah hari ketiga discharge kat kamu makin segar dan luka-luka diabetes dia pun dari kehitaman jari kaki pun dah nampak kemerahan. Ia tetangga yang ni kudis yang ni lah dia punya kulit mati tu. Jari-jari tu kan. Dari COVID ada diabetes tapi seminggu juga admit lah. So makin segar lah. Macam tu. Kira dia anak ni husband ni wife dia anak dia bekakan AVG ke cucu lagi. Hantar ke buat. Tapi siap dengan masuk dalam botol mineral lah. Macam tu. So boleh makan lah. Campur siap dengan bihani kat dalam. Okey. Ada ni? Ada pengalaman lain lagi? Ada tak? Ni nak share jugalah. Macam Yati kan semalam tak adalah apa sangat. Semalam baru ambil vaksin kan. Orang kata pening lah, demam lah, sakit lah kan. Semalam ambil tu masa sebelum injek tu ada ambil Bipolen 2 biji sebelum tu, lepas tu makan Panadol kan. Lepas tu masa injek tu pagi, malam tu memang ada rasa sengal lah dekat bahagian yang injek tu kan.
makan bipolen, isi makan dengan aloe vera gel tu. Pagi kita bangun tak ada sakit apa, tak ada demam, tak ada apa. Kakak pun tanya okey ke, tak okey ke, cakap macam tu kan. Memang tak ada demam. Dia orang cakap ada demam lah, sakit kaki, sakit tangan lah, tak boleh angkat tangan lah, tapi hati okey, alhamdulillah lah. Syukurlah kita ada produk ni kan. Itulah dia punya manfaat dia tu kan. Syukurlah, maknanya tak adalah kena demam. Okey lah, alhamdulillah. Setakat ni sihat lah, tak ada apa-apa pun. Tak ada pening, tak ada ni. Sebab Yati ni memang ada vertigo. Walaupun makan ni sekali-sekala mesti kena juga. Tapi alhamdulillah lah, tak teruk lah kalau kena pun. Tu je lah nak share. Okay, alhamdulillah. Semua dah ambil vaksin ke? Ada seorang lagi dah vaksin ni budak tu. Tak dapat lagi ni. Tak dapat lagi vaksin ni. Aduh. Semua dah habis Tak dapat nak rentas ni Tengah nak lagi ni. Cuba lagi. Betul kena tu balik masih dah. Berapa kali update Kena tu balik. Ya. Dah berapa kali update Dah try lah ni suruh Amy masukkan. Amy daftarkan dengan KKM. Ada siapa nak tanya lagi ke? Assalamualaikum. Nak tanya sikit. Waalaikumsalam. Apa tu? Apa? Nak tanya kalau macam pesakit yang kena COVID ni, kalau dia dah ada bipolen, dia dah ada ABG, madu, semualah dah ada. Dengan RTC, dia punya dos tu macam mana nak ambil tu? Satu hari berapa kali? Lepas tu berapa biji yang dia kena ambil setiap hari? Itu je. Okay, atau CBM Maya boleh terangkan? Suggest. Dia ambil apa tadi? Sorry. Dia ambil semua immune boost tu. Punya set, immune punya set. Wellness Wellness. Okay. Untuk forever, kita punya base ataupun kita punya sumber kita punya suplemen adalah natural. Jadi dia nothing, memang tak ada bahan kimia. Jadi untuk COVID, kita akan doublekan kebiasaan yang kita ambil ataupun triplekan yang kita ambil tu. Biasanya orang akan ambil pagi dengan petang kan. Jadi kita boleh selit dos untuk tengah hari. Bila serangan COVID, memang takkan larat tau nak buka mata, nak tengok handphone, nak masak ke, nak makan ke, memang tak ada upaya langsung. Jadi kita kena paksa diri untuk ambil suplemen tu. So contoh macam aloe vera tu biasa kita akan sukat 100 ml kan. So untuk kes nak cepat baik, kita akan ambil 100 ml tu sehari 3 kali. So maksudnya minum je macam tu. Tak ada limit. Sebenarnya badan kita secara biologinya dia akan ambil yang diperlukan, dia akan buang yang tidak diperlukan. So contoh bila COVID, badan kita sendiri ada antibody yang ready untuk bagi serangan tindak balas. So kenapa kita perlu ambil suplemen pula walhal kita dah ada antibody? So antibody tu bila dia keluar, dia tak ada reverse balik. So dia akan keluar. So siapa nak backup dia? So kita perlukan something yang boleh bantu badan kita untuk keluarkan lebih banyak antibody. Dan antibody tu antibody yang berkualiti. So mana nak dapat? So
So dengan daripada makanan kita, daripada suplemen kita, makanan pun rasanya memang dah tak lalu dah nak makan sayur banyak-banyak, nak makan protein apa semua tu kan. Jadi daripada suplemen yang ready untuk badan kita gunakan. So kalau nak kata dos, contohlah macam Kiko tu kan. Kiko kan nama dia. Propolis pun dia ambil sampai 15 biji satu hari. Bipolen dia ambil sampai 40 biji ke Kak Maya terbalik. Jadi macam dia selamat, it's safe. Bukan macam suplemen yang ada dijual kat farmasi. Kalau multivitamin tu 1 biji satu hari sekali, 1 biji lah. Kita memang tak boleh nak ambil lebih daripada tu. Lebih je daripada tu akan start nanti buang air kecil, nanti urin tu jadi macam warna oren, macam tu. Bila makan contoh macam vitamin C, farmasi dah 1000 mg kan, banyak, so dia akan membebankan kita punya buah pinggang pula, gitu. So kalau forever, Kak Maya berani jamin yang selamat, produk ni selamat. Cuma ikut body volume orang tu, setiap 25 kilogram mesti minum 1 liter air. Kenapa? Sebab kita nak bantu sistem pencernaan kita. Kita nak suplemen yang kita ambil tu diserap, yang kita panggil bioavailability. Maksudnya diambil, so ada air kan, air tu yang bantu untuk penyerapan. Lebih bagus kalau macam kita ambil aloe vera, kita ambil arctic sea, so omega 3 tu bantu untuk nutrisi tu dibawa masuk lignin membantu nutrisi tu dibawa masuk ke dalam sel, dan arctic sea tu membantu nutrisi tu dibawa ke seluruhan badan kita melalui salur darah kita. Macam highway lah, fast lane. Kalau macam tak ambil omega tu mungkin 1 jam baru sampai, tapi bila ambil omega tu within setengah jam ke 15 minit ke dah boleh sampai dalam nutrisi tu. So double the dose ataupun triple dose tu. Nanti bila keadaan dah semakin okey, kita boleh back to normal. Jangan fluctuate macam hari ni makan sekali je, esok makan 2 kali. Tak. Dia kena konsisten. Bila kita nak taper up, kita kena taper up lah, macam hari ni 1 kali, esok 2 kali, nanti 3 kali je. Tak boleh macam sekejap sekali, sekejap 2 kali. So badan kita akan keliru. Macam tu. Okey tak? Okey. Terima kasih for info. Soalan Kak Siah tadi berkenaan Siti Sarah buah pinggang kan. Okey, sebenarnya bila kategori 5 dia akan ditidurkan, dia akan diberi bantuan yang kita panggil intubate kan. Intubate tu memang menyakitkan sebab dia punya salur pernafasan tu, wire tu terus masuk direct pada paru-paru. Memang kena tidurkan sebab kalau tidak kita akan meronta dan kita akan cuba untuk keluarkan benda tu. Dan ramai sangat pesakit COVID yang kategori 5 ni kat ICU di dialisis. So kita tak ada fistula tau. Fistula tu yang kat tangan tu, yang current tu kan, yang untuk kita buat hemodialisis tu kan. So mana nak dapat salur darah besar yang untuk kita buat dialisis. So dia akan tebuk kat leher ataupun tebuk kat celah peha. So memang sangat-sangat menyeksakan sebab kalau tak dibuat dialisis tu air akan terkumpul, so badan akan edema, so dia akan membusuk tau, sebab toksin, urea, kreatinin terlalu tinggi. Itulah sebab macam mana tak terbayang tau COVID tu punya kejadian aktiviti dalam badan kita. Dia macam jadikan diri kita ni perumah dan dia sangat seronok sebab dia ada banyak makanan, dia ada banyak oksigen, dia ada banyak salur darah, so dia akan bermutasi, dia akan membiak dengan sangat-sangat cepat. Macam itulah. Ada lagi ke yang nak tanya soalan apa-apa berkenaan COVID ataupun
SYJP ke? COVID. Ada nak tanya lagi? Dah nak pukul 10 lah. Ada nak. Alfa, Kalau ada Alfa tak ada nak tanya ke? Diam je Alfa. Father. Tak dengar share suara sikit. Alfa. Ada. Alfa. Mana Alfa? Ya. Terlampak muka. Ada dengan ni budak kecil ni. Dengar je. Aduh. Dah nak tanya soalan tu. Tanya soalan apa lagi? Siapa nak tanya lagi? Lupa nak beritahu Maya. Beritahu besok kelas Maya. Oh, betul-betul. Nanti kita akan bagi link. Esok ada kelas special sharing daripada Cikgu Ayu. Tajuk dia pun dah gila gempak. Apa Kak Syah tajuk dia? 3 tahun 1 juta. Ya, betul. So, 3 tahun 1 juta. Betul. Dia mengubah persepsi seorang guru kepada macam mana daripada classroom menjadi Pentas business dunia. owner di forever. Jadi kita bagi link, mesti masuk, mesti kita dengar Besok. sharing orang-orang yang berjaya. Boleh ajak prospek ke ABO, boleh invite. Besok poster belum siap nanti. Bukan poster belum siap lagi Alik. Nanti kita share link besok. Jemput ABO ramai-ramai. Yang belum Besok. ni pun boleh ke? Boleh. Boleh, okey. Boleh. Besok sharing daripada ni kan. Besok upline day. Jemput lain ni leader ni lain. Okay. Ingat nak jemput siapa? Lepas ni ada lagi. Best nanti. Kita tengah plan nak jemput Sifu ni. Doa-doakanlah. Nak jemput Sifu untuk ni kelas upline day. Doa-doa kita nak tengok jadual dia dulu tapi kan. Wow. Ya, terbakar. Tengok sebab semalam manager Faiz Baiti jemput Sifu dalam grup dia. Semua terbakar. Tengoklah pagi tadi semua ramai sharing kan. Orang ni lah team Papa Berry. Doa-doa dapat tarik Sifu ni, ajak Sifu buat sharing dekat kita punya kelas nanti. InsyaAllah, amin. Bukan senang anak-anak ni nak colik. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Besok malam ke siang? Besok malam macam biasa. Besok malam macam biasa 8.30. 8.45 lah pada. 8.30 tu dah kita buka lah. Dah buka Zoom nanti. Panggil ramai-ramai ABO masing-masing. CBM mana? CBM Cikgu Ayu. Bukan Kak Syah nak cakap dengan CBM mana boleh tak? Oh, boleh. Boleh, silakan. Kuat sikit Kak. Jika COVID tau. Jika COVID ada satu. Kak Syah punya downline. Dia beli dengan Kak Syah Hani. Sebab dia kata satu keluarga adik-adik dia kena COVID. Dan dia kata dalam banyak-banyak yang dia mampu nak supply kat keluarga dia tu cuma Hani saja. Boleh tak membantu banyak? Kak Syah tak berapa jelas. Alip, Kak Syah tanya apa? Dia kena COVID. So dia nak bagilah produk forever tapi yang dia mampu hanya Bihani saja. Boleh tak? Betul tak Cik Asyah? Betul. Okey, Bihani tu sebenarnya dia
dah complete dah. Dia memang natural antibiotik tau sebenarnya. So kalau memang itu saja yang dia boleh mampu untuk ambil, memang kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan dengan asbab sebotol madu tu memang sangat membantu. Okey, sebab apa tau? Dia 100% honey tau Kak. Bila 100% honey, lebah ni memang dia ambil madu-madu ataupun bunga-bunga daripada pelbagai jenis bunga. Dan kita punya honey ni dia pure. Dia tak ditapis, tak dimasak dan kandungan air dia sangat sikit. Jadi bila kandungan air sikit ni, dia pekat. Even kita ambil satu sudu saja sehari sekali kan, dia punya efek dia tu memang lasting. Macam kita orang pagi sebelum pergi kerja tu memang ambil satu sudu. Ambil bodoh macam tu je, makan, kunyah-kunyah dalam mulut, baru telan. Kalau tak sebelum ni, macam pukul 10 tu dah start dah angin, sebu, rasa cucuk, memang kena makan. So sekarang ni tak, macam dalam pukul 1-2 tu masih lagi boleh bertahan. Dan memang tak ada dah, demam batuk sesama tu memang tak ada. So kalau memang dah tak ada pilihan lain, madu pun boleh. Kak Sia cakap kat dia, madu tu sebenarnya yang bagus kita minum direct macam tu. Tapi kalau untuk orang yang COVID ni, boleh je campur dengan air suam-suam sikit. So bila kita minum tu kan, kita sip benda tu kan, nanti air suam-suam dan madu tu bila lalu kat kita punya tekak tu, macam nasi arak tu. kahak tu, macam sakit tekak tu, dia memang hilang, memang boleh bantu, memang boleh kahak tu keluar. Macam tu. Dan tak ada limit tau Kak, sebab dia bagi tenaga, fructose. Gula dia adalah gula fructose. Madu tu kita bantu dengan air suam. Ya, air suam panas sikit macam tu. Ada orang kata bila letak air, dia akan mengurangkan keberkesanan dia macam itu kan. Tapi air tu macam kita dah mencairkan sedikit dia. Jadi smooth, laluan tu mudah dan juga penyerapan tu mudah. Lagi satu tips dia, kalau tak campur air, makan, kita letak kat dalam mulut tu, kita kunyah-kunyah dulu, baru kita telan. Kat kita punya mulut kita ni banyak sangat salur darah. Kat bawah lidah kita, kat pipi kita kan. So kat situ pun dah berlaku penyerapan. Bila kita buat kunyah-kunyah tu, kunyah-kunyah madu, makan. Madu yang bagus adalah dimakan, macam tu Kak. Lagi satu, itu tentang diri Kak Sia tau. Boleh dengar dia jelas tak? Tak berapa jelas. Akak jauh lah suara Kak. Kenapa Boleh nak kuatkan lagi Dah okey. Aduh, okey. Okey. Macam ni Maya, Kak Sia dulu masa mula-mula jadi ahli tahun lepas, Kak Sia memang high blood pressure yang tinggi tau. Bila Kak Sia buat pemeriksaan dekat panel doktor, dia akan raise Kak Sia punya dose lah, daripada instead of 5 gram, dia akan naikkan 10 gram lah. Paling tinggi memang 10 gram. Dan bila Kak Sia dah consume forever, iaitu AVG dengan Artix-C, dia memang betul-betul kata membaikkan Kak Sia punya darah tinggi lah. So Kak Sia tak refer pada doktor tau untuk berhentikan ubat yang dia bagi tu tau. Kak Sia pandai-pandai stop sendiri sebab Kak Sia ambil tekanan darah tu almost 1 hari 3 kali, iaitu pagi, tengah hari dan malam bila nak tidur kan. So, Kak Sia dapati bila Kak Sia ambil Artix-C tu, Kak Sia punya tekanan darah tu jadi rendah daripada biasa tau Maya. Betul. Apa tu macam ni. Contohnya bacaan Kak Sia jadi 128, bawah tu 78. Ataupun dia bukan 80 ke 82 macam tu Maya. Jadinya Kak Sia kena kurangkan ambil Artix-C ke ataupun macam mana ke, maintain 1 hari 2 biji tau Kak Sia ambil. 1 pagi dan 1 malam. Ini tak Maya nasihatkan. Okey, Artix-C ni dia akan diserap dalam masa setengah jam. So, tindakan dalam badan kita dalam masa 12 jam.
Sebab atik C ni base dia minyak tau. So dia akan duduk kat kita punya sel-sel adipose, sel-sel lemak dalam badan kita. So untuk kes macam Kak Asia, kita try untuk limitkan ataupun kita try untuk tak bagi customer ambil apa-apa ubat ataupun suplemen yang boleh menurunkan tekanan darah waktu malam. Jadi kalau perasan lah, ubat darah tinggi semua memang kena makan pagi. Ubat kolesterol memang ambil malam. Gitu. Sebab kita tak nak masa kita tidur, masa kita rehat, tekanan darah akan drop. Sebab kalau macam drop, kita panggil hypo kan, berpeluh-peluh macam tu, kita tengah tidur nyenyak, kita memang tak akan sedar. So kita takut berlaku yang tidak diingini. Untuk kes Kak Asia, bagus ambil bacaan 3 kali sehari, siapkan buku rekod. Bacaan tekanan darah normal yang bagus adalah 120/90. So macam akak dalam 120 lebih macam tu kan. Tapi diastolik akak rendah. Diastolik tu adalah tekanan darah daripada keseluruhan organ badan masuk semula ke dalam jantung kita. Jadi bila yang diastolik diastolik tu rendah, maksudnya darah yang tidak beroksigen. Sekejap. Darah yang tidak lambat untuk masuk semula ke jantung. Sebab darah bertukar oksigen dan karbon dioksida tu, tidak beroksigen tu kat paru-paru kita. Jadi bila dia 75 tu, dia slow. Jadi bila macam Kak Asia buat kerja ke, macam naik tangga, turun tangga, aktif sikit, kita akan cepat rasa mengah. Kita akan rasa macam tarik nafas panjang. Macam gitulah. Ada tak macam tu Kak Asia? Ya, ada. Okey. Jadi untuk kes macam ni, atik C tu ambil 1 biji pagi saja. Kalau worst come to worst, akak nak ambil 2 kali, ambil awal sikit. Lepas asar ke, ataupun macam lepas Zohor ke, macam tu. Okey Maya, jadinya kan boleh tak Kak Asia tak payah dapatkan nasihat doktor untuk Kak Asia berhentikan ubat darah tinggi tu, sebab Kak Asia memang kawal Kak Asia punya tekanan darah tu lah. Maksudnya Kak Asia akan ambil bacaan. Paling-paling tidak pun Kak Asia akan ambil 1 hari 2 kali lah. Bacaan tu memang nampak normal. Cuma kadang-kadang dia berlaku yang itulah, yang bawah tu jadi 78, 79. Paling-paling pun Kak Asia boleh dapat 80, 82. Tak pernah dapat 90 ya. Okey. Sebenarnya ubat ni orang kata makan sepanjang hayat kan. Sebenarnya tidak. Dia ubat ni bukannya merawat. Kita tak nak kesan samping ataupun kita tak nak dia merosakkan organ badan kita. So untuk kes Kak Asia, berhenti makan ubat tanpa arahan doktor itu menyalahi dari segi undang-undang kesihatan. Itu je. Sebenarnya boleh. Even saudara mara, mak, Zaharin semua, Maya pun macam adjust ubat. Tapi kena ada BP set. Dan BP set tu memang yang accurate. Jadi kita akan monitor dari segi situ. Even badan kita sendiri pun kita boleh rasa kalau macam tekanan darah kita tinggi ataupun rendah. Jadi bila ada keadaan yang menyebabkan kita perlu makan ubat, sebenarnya kita boleh adjust macam tu tau Kak. Okey, diastolik rendah, cara untuk kita naikkan senang je Kak. Kena aktifkan diri, kena bagi pergerakan, bagi organ-organ kita bekerja. Maksudnya kita tak dalam keadaan yang rest. Jadi bila kita aktif, dia akan naiklah macam tu. Contohnya kalau macam kita berkebun ke ataupun kita sapu sampah kat luar rumah pun boleh kan? Boleh. Jalan-jalan ke macam jalan ke depan ke belakang macam tu. Ada aktiviti lah, bukannya macam kita duduk saja macam tu. Boleh Kak. Akak try. Bila akak buat aktiviti, ambil bacaan sebelum, nanti beraktiviti akak ambil bacaan selepas. Boleh nampak perbezaan tu. Maksudnya kita
bagi diastolik tu naik. Okey, denyutan BP ni dia ada dua, satu sistolik, satu diastolik. Sistolik tu adalah tekanan darah daripada dalam jantung keluar. Kita ada dua aorta kiri kanan. So dia macam menyerbu keluar tu, pressure tu lah 120, 130. Dan yang memainkan peranan adalah salur darah kita. Pressure pada salur darah kita, dinding salur darah kita. Itu yang diastolik tu. Maksudnya bila kita ambil something yang menyihatkan salur darah kita, so kita beraktiviti macam tu kan, so kita initiate dia tau Kak, kita bagi salur darah kita bekerja. Salur darah kita pun panjang sebenarnya, so ada yang pasif, ada yang tak bekerja, ada macam tu. Sebab tu kita macam bila kita exercise kan, kita tak tumpu pada kaki saja, kita macam balance kepala, tangan, bahu, macam tu Kak. Okay, terima kasih Maya. Bestnya penjelasan yang kita orang terang, lepas tu terperinci tau. Jadi Kak Sia nampak lah yang Kak Sia boleh kawal macam mana nak naikkan bacaan yang bawah tu kan, apa dialysis? Diastolik. Diastolik tu je yang masalahnya. Kalau yang atas tu insya-Allah lah Kak Sia memang boleh kawal, selalunya cantik bacaan dia. Okey, terima kasih Maya. Alhamdulillah. Sama. Cukup Maya, Kak Mala nak tanya, boleh tanya lagi tak Maya? Boleh sila Kak. Kak Mala tanya kenapa Kak Mala punya member Makat RTC dia keluar gatal-gatal satu badan terutama dekat kelengkang-kelengkang dia. Sebab apa Wah, menarik tu. Okey, RTC kita dia dibuat daripada ikan kecil daripada lautan Arktik. Jadi yang dia ambil tu adalah omega 3. Dia extract daripada ikan tu. So sumber asal dia adalah protein. Jadi ada beberapa kes juga yang Maya dapat daripada customer bila ambil RTC tu dia jadi macam alergi. Okey, ada dua kemungkinan Kak Mala. Satu, kita panggil healing crisis. Healing crisis ni kita tak pernah ambil apa-apa suplemen, tak semestinya suplemen lah. Kita tak pernah ambil apa-apa makanan tu ataupun kita tak pernah ambil apa-apa ubat, tiba-tiba badan kita dapat something daripada luar. So badan kita ada satu protection yang kita panggil histamin punya protection. Maksudnya badan kenal benda tu sebagai benda asing. Yang benda asingnya mesti memudaratkan. Macam itulah badan kita kan. Jadi itulah yang kita panggil healing crisis tu. So adalah tindak balas. So kalau benda tu within 2 weeks ataupun 3 weeks hilang, maksudnya badan dah adapt, dah boleh terima benda tu. Macam itulah. Tapi kalau benda tu continuously tak jadi, tak stop, tak cure, maksudnya kita memang alergi pada benda tu. Macam itulah. Lagi satu, kita punya RTC tu ada 3 bahan tau. Kita pun tak tahu dia alergi pada yang mana satu. Dia ada ikan, minyak zaitun dan juga vitamin E. Vitamin E tu dia tak memberi manfaat pun pada kita kalau kita ambil. Dia cuma diberi sedikit dalam RTC tu sebagai agent yang mengelakkan daripada perjumpaan omega 3 dan omega 9 ni jadi oxidation. Bila berlaku oxidation yang kita panggil rancid. Rancid ni macam tengik macam itulah. So bila kita ambil dia dah tak ada fungsi dah. Omega 3, omega 9 tu dah hilang dah fungsi dia. Itulah fungsi vitamin E. Sebab ada juga nampak dalam Facebook orang up kata vitamin RTC kita ni bagus lah sebab kita dapat vitamin E, dapat omega 3, omega 9. Tak, dia memang untuk yang elakkan oxidation tu. So untuk kes yang gatal-gatal alergi tu boleh teruskan ambil
kurangkan dos dan ambil external, macam simptom tu dah ada kan, jadi kita rawat simptom tu, kita guna sabun, kita guna aloe jelly, propolis, macam tu. Okey, mana consume teruskan lah maksudnya. Teruskan Kak, ya Allah, RTC kita ni sangat-sangat bagus, sangat-sangat tak ada yang seumpama. Sebab dia dah stop makan ni. dah. Dia tak tahan gatal. Oh dia cakap. sayang. Tak tahu lah dia alergi pada ikan ke? Dia pernah Dia kena macam ni, sebelum ni dia makan dia tak ada masalah apa-apa tau. Maya. Lepas tu dia ada ambil ubat ubati sebab dia ada masalah telinga dia berlutut. So bila makan tu yang lepas tu dia punya jadi gatal-gatal satu badan sampai kelengkang dia apa semua tu yang dia tak tahan, dia stop. Dia stop tu dia tak ada lagi lah gatal-gatalnya. Dia macam tu. Okey, bagus Kak. Bila kita tahu history tu, dia sebenarnya ada macam ni tau, drug interaction, ada drug supplement interaction, ada supplement dan supplement interaction. Macam tu. Contoh macam bila kita ambil vitamin C, kita tak galakkan makan udang. Macam tu lah. Bila kita ambil kalsium, kita tak galakkan ambil dengan susu. Betul ke tidak? Macam tu lah. Jadi mungkin homopati tu macam mana nak kata, mungkin ada interaction kot dengan RTC, tapi so far tak adalah macam sangat-sangat teruk macam tu. Dia macam ni tau, kita bila ambil something yang ada side effect, even ubat lah, macam farmasi tu kan, orang datang, okay, kesan samping dia jadi macam ni. So Maya akan tanya, you boleh tolerate tak? So kena bear, nanti dia akan pulih, macam tu. Tapi kena ambil masa lah, macam tu. Badan kita ni dia adaptation dia tu lambat. Dia macam plus minus tu dalam 2 weeks, 3 weeks macam tu. So kena minum air lebih, kena adjust dose, kena mungkin ambil lagi suplemen lain untuk overcome benda tu, macam tu Kak. Tapi sayanglah dia berhenti, kena consult balik, kita bagi testimoni dia, bagi manfaat dia, kita tunjukkan berapa ramai dah ambil RTC ni, sebab dia memang 250 mg minyak zaitun tu, kalau macam yang minyak zaitun kat farmasi Olive tu kan, sebiji RTC kita tu macam kita minum 3-4 sudu olive tu. Larat ke nak minum minyak zaitun kan? Memang sehari 2 okey kot. Kalau dah banyak-banyak hari memang so kita punya telan je. Okey. Okey, jelas. Terima kasih. Terima kasih Maya, terima kasih banyak. Sama. Okey, sebab kita deal dengan suplemen. Hello. Ya. Nak tanya, kalau positif COVID, dia nak amalkan vitamin C saja. Berapa dos sehari yang kita boleh suggest kat dia? Berapa biji? Vitamin C kita 60 miligram. So untuk dewasa sebenarnya kita perlukan 90 miligram. So untuk kes COVID, kita sarankan boleh ambil sehingga 6 biji. Maksudnya 2 biji pagi, 2 biji tengah hari, 2 biji petang. Nak lebih daripada itu pun boleh, tak ada masalah. Cuma dia akan ada sedikit efek pada kita punya buah pinggang. As long as kita cukup minum air, boleh ambil je vitamin C. Badan kita kalau dia perlukan dia ambil, kalau dia tak perlukan dia akan buang. So kalau 6 biji sehari, kita dah dapat 360 miligram. Okey sebenarnya. So tak apalah. 2 biji. Suggest. Tak apa. Okey. Even satu biji tu kita kemam dalam nanti 1 jam lagi ambil lagi sebiji kemam pun tak ada masalah. Okey, dalam kita punya vitamin C, specialnya apa? Kita punya vitamin C bukan oren tu yang memberi kita vitamin C tau, tapi buah betik. Dalam buah betik ada satu bahan yang kita panggil bioflavonoid.
Bioflavonoid ni adalah super antioksidan. Sebab tu bila kita ambil kita punya vitamin C absorbency ni, kita dapat 4 manfaat. Kita dapat betik tu memberi kita vitamin C dengan bioflavonoid, oren tu memberi kita vitamin C, oat tu nak bagi dia prolong lama dalam badan kita. Vitamin C adalah water soluble. Bila kita ambil sekarang, dia akan ikut kita punya sistem perkumuhan air kencing kita dan dia akan ikut keluar. Tapi kita punya adalah matrix oat. Macam mana nak bagi dia prolong? Natural tau, Forever buat. Kalau yang kat farmasi, dia akan tulis Buffett C. Buffett ataupun long lasting tu macam mana dia buat? Dia akan buat layer by layer. So, bila layer by layer, layer pertama nanti release 1 jam. Nanti layer kedua, nanti release lagi 4 jam. Tapi kita punya natural, tak ada bahan kimia langsung dalam tu. So, matrix oat. Satu lagi yang bagus sebab dia ada madu. Madu macam kita tahu dia adalah natural antibody dan dia memberi fructose, rasa manis. Kita punya vitamin C tak ada bahan kimia, natural dan semua orang boleh ambil, tak ada masalah. Cuma nak cakap kalau dalam keadaan tak semestinya COVID, bila kita demam, batuk, sesama, even time kita gastrik, tak dapat makanan, penat, letih, segala-galanya lah, vitamin C ni memang penyelamat. Simpan aja dalam kita punya handbag. Anytime boleh kunyah ataupun kemam. Okey, untuk COVID kan, sebab duit kan, bajet kan. Macam mana nak kata, nyawa tau sebenarnya bila kita berhadapan dengan COVID ni. InsyaAllah duit tu kita boleh cari sebenarnya. Jadi kita usahakan insyaAllah set COVID yang kita ada, yang basic tu aloe vera, madu, propolis dan juga vitamin C. 4 ni. Kalau ada bajet, kita sarankan ambil lagi Pomestin. Pomestin tu memang ORAX dia sangat tinggi. ORAX tu adalah keupayaan untuk dia meneutralkan radikal bebas. So COVID infection, jangkitan kuman, virus, semua itu adalah itulah salah satu yang penyebab kepada banyaknya radikal bebas dalam badan kita. Macam tu. So tak cukup ke vitamin C je ya? Kalau macam untuk COVID ni? Tak cukup. At least ada 4 tu. Tapi kalau memang dia tak ada bajet, memang kena pilih lah antaranya tu. Kalau disuruh pilih antara 4 tu, Kak Maya lebih prefer ambil aloe vera gel. Something yang liquid, badan kita akan cepat absorb dan almost 100% dia absorb. Sebab tu kita sarankan macam bipolen kunyah, propolis kunyah, vitamin C pun kunyah. Proses mengunyah tu menukarkan dia menjadi partikel halus yang mudah untuk badan kita serap. Macam tu. So kena tambah AVG lah macam tu. Tambah AVG, madu, ada bajet tak? Kalau ada bajet, AVG, madu, propolis dengan vitamin C. Kalau yang untuk tak ada bajet? Aloe vera. Biji dengan vitamin ni? Boleh. Biji dengan vitamin. Okay, thank you. Kalau ikut saranan Prof Aziz, vitamin C dengan madu. Pernah dengar ivermectin? Sangat-sangat banyak di-share kan. So personally, Kak Maya tak suggest siapa-siapa pun ambil tanpa pengawasan daripada doktor. Sebab kesan samping dia sangat-sangat teruk. Kita tak tahu dos apa yang sesuai untuk kita sebab yang kat Malaysia ni, dia adalah dos untuk haiwan yang besar-besar. Kambing, kuda, lembu. Jadi ada banyak kes yang orang curi-curi makan. So end up
pergi ke hospital, darah dah terlalu pekat, dah jadi blur, dah tak boleh nak macam dah jadi letih, lesu, sebab dia adalah anti-parasit. Parasit tu contohnya macam kutu, cacing. COVID ni adalah virus. Jadi seluruh saintis kat dunia ni tengah berusaha untuk mencari antivirus, antidot untuk yang COVID ni. Tak jumpa lagi. Jadi apa yang kita ada sekarang ni adalah vaksin. So vaksin tu sebenarnya dia bila kita inject vaksin, if kita kena COVID, kesan tu tak akan sampai kategori 4 ataupun 5. Still akan ada simptom, tapi badan kita boleh lawan dia. Badan kita mampu untuk menghapuskan jangkitan tu. So dengan bantuan suplemen yang untuk boost imun. Sebab tu kita selalu macam cakap suplemen boost imun. Kalau tak nak ambil suplemen, silalah makan makanan yang berkhasiat dan secukupnya. Banyak tau kalau macam sebiji vitamin C tu kita nak kena makan ataupun minum 4 biji lemon kan. So kalau macam kita ambil 6 biji sehari, bayangkan kita kena minum air lemon 24 biji. Banyak. Kos lagi, tak sedapnya lagi. Gitulah compare-nya. So macam Maya sendiri, sebab hari-hari kerja kat farmasi kita jumpa dengan orang yang kita tak tahu pun dia tu close contact dengan orang positif ke ataupun dia sendiri positif ke kan. So untuk boost immune system ni memang sangat-sangat membantu. Alhamdulillah lah, kita doa sama-sama sebabnya COVID ni dia silent. Dia tak nampak, tiba-tiba saja. Jadi macam bila kita dengar orang sana kena COVID, kawan-kawan kita rasa takut kan, seram. Jadi kita kena jaga diri kita, boost. Memang suplemen tu ambil lah you all, memang sangat-sangat membantu gitu. Okey, baik. Ada apa-apa lagi soalan yang nak tanya? Sebab kita pun dah nak pukul 10.30. Okey, last. Kak Besar tanya, darah tinggi dengan kolesterol sesuai makan RTC waktu pagi ke malam kan? Okey, kalau untuk yang ada problem, kita sarankan ambil 2 kali sehari. RTC tu boleh ambil maksimum sampai 6 biji. Cuma dia ada sedikit kesan samping thinning of the blood. Maksudnya mencairkan kita punya darah. Jadi hati-hati kalau kita ada nak buat cabut gigi ke, kita ada macam terluka ke, so kita kena stop ataupun kurangkan pengambilan RTC. Maya sendiri ambil 2 biji RTC pagi. So malam memang tak ada ambil apa-apa suplemen langsung. So pagi sebab pagilah kita aktif kan, nak bekerja, so nak makan tu makan ni, malam bagi perut kita rest. Tapi ada orang yang konsisten, bagus tau, sebab suplemen ni biasanya dia berada dalam badan kita 12 jam, 8 hingga 12 jam. So siapa-siapa yang ambil suplemen 2 kali sehari, so memang dia maximizekan maximizekan kepekatan suplemen dalam badan dia. So bagus, memang bagus. So orang yang macam tu bila bangun pagi, the next morning tu memang akan rasa fresh, bertenaga. Tapi memang tak rajin, so memang makan pagi je. Segala-galanya memang ambil pagi. Okay, itu je untuk malam ni. So Terima kasih banyak. So besok jangan lupa ada sharing daripada CBM Cikgu. Boleh ajak ramai-ramai. 8.30 ataupun kita settlekan dulu solat isyak apa semua baru masuk, okey? Okey, itu je untuk malam ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Alin. Terima kasih Maya. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jumpa besok. Okey.